Bertemu kembali rentasan berita edisi 1534. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama. Lebih ramai, lebih baik. Pangkahan di kertas undi demi hidup yang lebih baik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lebam di mata Anwar, luka rakyat yang masih berdenyut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semakin diasak dengan pelbagai andaian, tomahan, sentimen dan persepsi, semakin kukuh kerajaan perpaduan dalam menongkah setiap langkah yang dicipta untuk menumbangkannya. Semalam, gempar dunia politik Malaysia apabila seorang lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional membuat kenyataan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkapri Hanafi berkata, sokongan itu dibuat tanpa paksaan mana-mana pihak. Perisytiharan sokongan ini kepada kepimpinan Perdana Menteri ke-10 adalah tanpa sebarang paksaan dan tekanan daripada mana-mana pihak dan saya lakukan dengan sepenuh hati untuk kepentingan penduduk Tanjung Karang. Katanya pada satu kenyataan yang dipetik Malaysia Gazette. Zulkapri menjadi ahli Parlimen ke-6 pembangkang dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang bertindak menyokong Anwar. Keputusan itu jelasnya bertujuan untuk memastikan nasib dan pembangunan penduduk Tanjung Karang terus terbela dan akan mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan infrastruktur dan keperluan setempat. Saya juga ingin menyatakan sokongan kepada dasar dan inisiatif Kerajaan Madani yang mengutamakan kebajikan, pembangunan, ekonomi dan kepentingan rakyat sehingga pilihan raya umum akan datang, jelas Zulkapri lagi. Sama seperti ahli-ahli Parlimen pembangkang lain yang menyokong Anwar, beliau turut berkata masih menjadi ahli Parlimen pembangkang dan Bersatu. Saya tidak akan mengkhianati Parti Bersatu, namun demi memastikan kelangsungan kawasan Parlimen Tanjung Karang seiring dengan pemerintahan peringkat persekutuan adalah wajar untuk saya bersama dengan kepimpinan Putrajaya yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ujar beliau. Sebelum ini, ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal menjadi wakil rakyat PN kelima daripada Bersatu yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kansar dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengalu-alukan sokongan ahli Parlimen Tanjung Karang itu kepada PMX. Malah katanya lebih ramai yang menyokong kepimpinan kerajaan perpaduan hari ini adalah lebih baik. Saya fikir lebih ramai lebih baik. Semakin banyak mendukung Perdana Menteri semakin kuat kerajaan Madani dan kini kerajaan Madani ada 153 dukungan ahli Parlimen. Dengan jumlah yang ada sekarang, ia sudah melebihi 2/3 anggota Dewan Rakyat. 153 ahli Parlimen adalah jumlah cukup baik, katanya dalam sidang media. Mengulas lanjut, Zahid berkata tindakan Zulkapri itu juga hak mutlak ahli Parlimen secara individu. Dan jika ada usaha untuk mana-mana individu atau tokoh politik masuk rumah politik melalui tingkap, saya fikir eloklah mereka dikeluarkan melalui tingkap itu juga, tambahnya. Seolah-olah menjadi kenyataan, ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein pada 11 Disember tahun lalu pernah mendakwa 7 hingga 8 lagi ahli Parlimen pembangkang akan menyatakan sokongan mereka terhadap Perdana Menteri. Dan ternyata ia terjadi. Kerana apa? Hakikatnya mereka yang mengambil keputusan untuk menyokong PMX adalah kerana mereka merasakan diri mereka dan para pengundi di kawasan Parlimen yang diwakili menjadi mangsa bodoh sombong pimpinan pembangkang.
Apa tidaknya pembangkang lebih sanggup melihat rakyat menderita daripada bertemu dan berbincang dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof tentang peruntukan sebagaimana yang dinyatakan PMX. Justru berita ini sekaligus menjadi jawapan yang konkret untuk tuduhan yang dilemparkan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razzi Muhammad Jidin. Kononnya kerajaan hanya sekadar bercakap tanpa memberi sebarang hasil kepada rakyat sebagaimana yang dilaporkan Jom Channel semalam. Kepada Muhammad Razzi, sila bertanya kepada mereka yang telah berubah sokongan kenapa mereka berbuat demikian. Sokongan terbaru Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkifli Hanafi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukti kerajaan sekarang berada di landasan yang tepat dan betul. Jurucakap kerajaan Ahmad Fahmi Fazil berkata sokongan yang dilahirkan Zulkifli juga membuktikan ramai pihak percaya kepada kerajaan perpaduan. Beliau menyambut baik keputusan Zulkifli itu namun menegaskan kerajaan langsung tiada niat untuk menarik sokongan mana-mana Ahli Parlimen dan itu merupakan satu fakta. Apa yang penting buat kerajaan dalam keadaan kita stabil tahun lalu, kita berjaya mengumumkan 5 dasar penting. Tahun ini adalah pelaksanaan kepada semua dasar tersebut. Saya terima baik pengumuman itu, tapi yang penting adalah kita perlu membuktikan kepada rakyat kerajaan ini mampu menyelesaikan masalah. Ini yang perlu kita buat, ujarnya dalam sidang media di Kementerian Komunikasi. Namun begitu peralihan sokongan Ahli Parlimen Tanjung Karang itu dilihat dengan gaya sombong dan bongkar oleh bekas Ahli Parlimen tempat yang sama sebelum ini. Tan Sri Noh Omar menyifatkan kononnya tindakan Zulkifli yang menyatakan sokongan terbuka terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberi kesan kepada rakyat di kawasan berkenaan. Noh yang bercakap tidak mewakili mana-mana parti politik memberitahu tindakan Zulkifli itu tidak ubah seperti datang tak menambah, pergi tak mengurang. Dakwa beliau rata-rata rakyat di Tanjung Karang sering mengeluh kononnya kerana sukar bertemu dengan Zulkifli selepas menang dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 lalu. Dalam grup WhatsApp, ada yang menyatakan Ahli Parlimen Tanjung Karang jarang turun padang dan pejabatnya pula tidak beroperasi. Katanya seperti di petik Sinar Harian. Noh yang juga bekas Ahli Parlimen Tanjung Karang selama 6 penggal berkata, tindakan itu memberi gambaran jelas kononnya Zulkifli bukan anak jati Tanjung Karang yang sepatutnya menabur bakti kepada Parlimen berkenaan. Zulkifli datang dari bandar dan beliau tidak faham permasalahan rakyat di sini, jelas beliau. Noh menambah Zulkifli yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN bahagian Tanjung Karang kononnya tidak mampu berperanan dengan baik bagi memperkukuh dan mengambil hati rakyat di bahagian berkenaan. Walaupun Noh Omar yang telah ditendang keluar oleh UMNO berkata seolah-olah Zulkifli seperti melukut di tepi gantang, kenapa pula Perikatan Nasional PN sangat tertampar dengan keputusan beliau. Zulkifli yang menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didesak meletakkan jawatan kerana didakwa sebagai telah mengkhianati jentera parti dan pengundi Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Hulu Selangor Muhammad Hasnizan Harun berkata Perikatan Nasional rela pilihan raya kecil PRK diadakan semula untuk mengembalikan semula mandat rakyat di Parlimen berkenaan. Saya nasihatkan Zulkifli jangan jadi penakut, sila letak jawatan sebagai Ahli Parlimen dan serah kerusi tersebut kepada PN. Katanya dalam kenyataan, Muhammad Hasnizan memberitahu tindakan Zulkifli itu dianggap sebagai api dalam sekam apabila menyatakan sokongan kepada Anwar tetapi masih berada dalam PN. Buat apa kamu menyokong orang lain kecualilah jika kerajaan itu terbaik? Sebaliknya kerajaan ini tidak adil, lebih-lebih lagi rakyat dalam keadaan susah. Kami sebagai Ahli Parlimen Pembangkang tidak mendapat satu sen pun peruntukan tetapi kami terus bekerja untuk rakyat, jelas beliau. Beliau yang juga bendahari PN Selangor itu berkata tindakan itu juga dianggap amat mengecewakan walaupun sebelum ini sering dilihat lantang memperjuangkan PN menerusi aplikasi TikTok. Jelas beliau kepimpinan PN di negeri pastinya tidak selesa dengan tindakan Zulkifli membelakangkan PN. Kenapa mereka rasa sangat sakit hati dengan keputusan Zulkifli sedangkan Tan Sri Noh Omar pula menganggap keputusan yang dibuat langsung tidak memberi kesan kepada Tanjung Karang. Jika Muhammad Hasnizan tahu Ahli Parlimen Pembangkang tidak mendapat satu sen pun peruntukan, kenapa masih bersama pimpinan yang ego dan angkuh jika benar ingin membela rakyat di kawasan anda? Ingat, setiap pangkahan dan celupan jari rakyat ketika pilihan raya adalah untuk kehidupan yang lebih baik dan bukannya seperti yang pembangkang lakukan kononnya untuk menjaga maruah dan menjunjung ego mereka. Atau sebenarnya beliau yang berhasrat untuk menggantikan tempat Zulkifli?
Prestasi industri pelancongan Malaysia bagi segmen pelancong antarabangsa bagi tahun ini dan tahun mendatang dijangka melepasi pencapaian pra-pandemik COVID-19 dipacu oleh usaha pemasaran dan promosi pemain industri tempatan. Sektor pelancongan dijangka akan berupaya menjana aktiviti-aktiviti ekonomi lain dan mewujudkan kesan limpahan kepada sektor-sektor ekonomi lain apabila industri tersebut dapat dirancangkan semula. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook. Menurut Perdana Menteri, beliau telah mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Kabinet Pelancongan dan Kebudayaan JKPK pagi semalam. Beliau berkata mesyuarat itu merupakan jawatan kuasa khusus bagi menyelaras pembangunan industri pelancongan dan kebudayaan. Anwar turut menjelaskan usaha tersebut dilakukan demi memajukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan pilihan utama dunia menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Dengan merancangkan semula industri ini, sektor pelancongan turut berupaya menjana aktiviti-aktiviti ekonomi dan mewujudkan kesan limpahan kepada sektor-sektor ekonomi lain yang berkaitan. Ini termasuklah meningkatkan pendapatan rakyat terutama di kawasan luar bandar hatta kerajaan perlu cepat membangun produk dan infrastruktur pelancongan dengan kebersamaan pemain sektor swasta, katanya dalam hantaran tersebut. Mengulas lanjut, Perdana Menteri memaklumkan turut menyentuh tentang kepentingan mempermudah dan mempercepat proses kelulusan berkaitan serta menambah baik operasi khususnya di lapangan terbang. Di samping itu, kepengerusian ASEAN oleh Malaysia pada tahun 2025 perlu dimanfaatkan sebagai pemangkin dalam mencapai sasaran Tahun Melawat Malaysia 2026, katanya. Untuk rekod setakat 6 bulan pertama 2023, Malaysia menerima ketibaan 9.16 juta pelancong antarabangsa. Manakala bagi keseluruhan 2023, Malaysia merekodkan 19.1 juta orang ketibaan pelancong. Dengan jumlah itu, ia meletakkan Malaysia di tempat kedua di belakang Thailand jika dibandingkan antara pesaing-pesaing di rantau Asia Tenggara. Menurut laporan bernama pada tahun 2024, industri pelancongan Malaysia akan menumpukan kepada pelancongan dan pelancong dari Vietnam serta Indonesia berikutan pertumbuhan pasaran mereka. Menerusi catatan dan perkongsian video di laman Facebook pula, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat mengucapkan selamat menyambut perayaan Thaipusam kepada masyarakat Hindu di seluruh negara. Anwar berharap perayaan pada tahun ini lebih meriah berbanding sebelumnya serta disambut bersama keluarga tersayang. Negara Malaysia meraihkan kepelbagaian dan menghormati hak masing-masing mengamalkan, dan oleh yang demikian saya harap rakan-rakan masyarakat Hindu merayakan dengan tenang, dengan keluarga supaya dapat ditingkat usaha mereka, akhlak dan nilai mereka dan semangat kemanusiaan mereka, dan jadikan mereka sebagai satu kekuatan induk dalam negara Malaysia yang tercinta. Perdana Menteri juga berkata kerajaan akan terus bekerja bagi memastikan negara terus aman dan damai serta nilai kemajemukan diperkukuh. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Selamat menyambut Thaipusam dan selamat maju jaya Malaysia Madani. Beberapa hari lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengutuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak mengenang budi ekoran tindakan pihak berkuasa menyiasatnya ketika ini. Bukan itu sahaja, Tun Dr. Mahathir turut menganggap Anwar tidak mengenang budi kepada bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin. Bekas Perdana Menteri itu menyindir tindakan kerajaan mengadakan siasatan adalah sebagai balasan atas bantuan yang diberikannya bersama Daim semasa membantu Anwar pada 2018 untuk pilihan raya kecil Port Dickson. Apabila saya menjadi Perdana Menteri kali kedua, sepanjang tempoh saya, Anwar dibebaskan dari penjara. Kemudian dia mahu bertanding dalam pilihan raya kecil di Port Dickson. Saya dan Daim berkempen untuknya, tetapi sekarang dia mahu menyiasat saya kerana salah laku, kata Tun Dr. Mahathir pada sidang media khas baru-baru ini. Sebagai respon kepada kenyataan itu, Setiausaha Politik Perdana Menteri Azman Abidin menyifatkan Tun Dr. Mahathir sebagai manusia yang tidak layak untuk bercakap tentang membalas budi, khususnya terhadap PMX. Beliau mendedahkan bahawa bekas Perdana Menteri itu telah pun merancang plot terhadap Anwar seawal minggu pertama susulan penubuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada Mei 2018. Selepas PH berjaya menubuhkan kerajaan pada 10 Mei 2018, Mahathir
mengadakan mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin PH. Dalam mesyuarat itu, ketua parti diberikan mandat untuk menentukan dan menamakan calon menteri kabinet yang mereka fikirkan sesuai. Syaratnya adalah ketua parti akan serahkan nama calon dan Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri akan menentukan portfolio menteri. Tetapi apabila Tun Dr. Mahathir mengumumkan senarai menteri, dia mengumumkan 4 pemimpin PKR sebagai menteri yang sebenarnya tidak pun dicalonkan oleh Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kesimpulannya, dia telah mengkhianati dan merancangkan plot terhadap Anwar dengan melantik pemimpin-pemimpin PKR yang tidak sehaluan dengannya, katanya dipetik Malaysia Kini. Azman bagaimanapun tidak mendedahkan nama 4 pemimpin yang tidak dicalonkan oleh Wan Azizah itu. Pada tahun 2018, PKR mendapat 7 menteri kabinet termasuk Wan Azizah yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Antara lain Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Menteri Ekonomi, Datuk Zuraida Kamarudin Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, manakala Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Abdullah dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, Barubian Menteri Kerja Raya dan Datuk Dr. Xavier Jayakumar dilantik sebagai Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli. Kemudian pada Februari 2020, Azmin, Saifuddin, Zuraida dan Barubian mengumumkan keluar dari PKR menerusi langkah Sheraton mengakibatkan kerajaan PH tumbang selepas mentadbir selama 22 bulan. Sebagai fakta sejarah, Barubian tidak menyertai kerajaan PN di bawah Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada 2020. Sebaliknya menyertai Parti Sarawak Bersatu PSB yang merupakan parti pembangkang. Sementara itu, Xavier pada Mei 2021 mengumumkan keluar PKR dan menyokong PN selepas terpalit dengan dakwaan rasuah. Dalam perkembangan berkaitan, Azman mendakwa selain Anwar dan PKR, Tun Dr. Mahathir mengkhianati rakan PH lain selepas mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri tanpa mengadakan perbincangan dengan pucuk pimpinan PH. Matlamatnya adalah dia menjadi Perdana Menteri semula dengan sokongan dengan semua parti dan tidak perlu menyerahkan pentadbiran kepada Anwar seperti yang dijanjikan ketika bersama PH sebelum PRU14. Katanya, seluruh dunia tahu langkah Sheraton adalah satu usaha jahat yang dirancang untuk menafikan penyerahan kuasa pentadbiran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seluruh dunia juga tahu siapa dalangnya. Dalang itu jugalah yang dikhianati oleh pengikutnya sehingga tidak dapat kembali ke tampuk kuasa. Bertanding di bawah tiket PKR, menggunakan jentera dan sokongan PH menjadi Perdana Menteri. Kemudian cuba menumbangkan PH. Justru layakkah beliau untuk bercakap mengenai balas budi? Budi apa yang telah ditanam jika hendak dibandingkan dengan fitnah pendakwaan terpilih sehingga dipenjarakan dan dinafikan hak dengan cara salah menggunakan kuasa semata-mata kerana Anwar enggan mengikut telunjuk. Sehingga ke hari ini Anwar digelar banduan oleh musuhnya. Malah yang berserban dan berjubah turut mengikut perangai negarawan yang hilang deposit di tempatnya sendiri. Jangan ingat, rakyat tidak pernah peduli dengan sejarah yang pernah berlaku. Lebam di mata Anwar adalah luka yang masih berdenyut di dada rakyat sehingga ke hari ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Saudara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera, kita jumpa lagi.